Akhir-akhir ini dapat dilihat terdapat sebahagian penganut Kristian yang mengeluarkan kenyataan sokongan kepada rejim Zionis Israel secara terbuka. Adalah sesuatu yang aneh kerana pada hakikatnya kerajaan negara haram Israel yang dibangunkan oleh Yahudi Zionis ini turut juga melakukan kekejaman dan menindas kepada penganut agama Kristian Arab yang tinggal di bumi Palestin. Pada 30 Oktober 1948 misalnya, rejim Zionis dicatatkan pernah melakukan kekejaman terhadap masyarakat Kristian Arab di Palestin melalui peristiwa pembantaian atau massacre di sebuah perkampungan Kristian bernama Elabon yang terletak di utara Palestin. Peristiwa pembantaian yang dikenali sebagai Elabon Massacre ini telah mengorbankan seramai 14 orang lelaki daripada perkampungan Kristian Elabon, di mana 12 daripadanya telah dibunuh secara kejam selepas daripada perkampungan tersebut menyerah diri kepada pihak tentera Israel. Kesaksian terhadap kekejaman peristiwa Elabon Massacre oleh pihak Zionis terhadap masyarakat Kristian ini telah diabadikan dalam satu dokumentari bertajuk The Sons of Elabon yang pernah diterbitkan pada tahun 2007 oleh anak kepada salah seorang mangsa kekejaman peristiwa tersebut. Pada 13 November 1948, direkodkan berlaku pengusiran penduduk Kristian Arab daripada perkampungan mereka di Kaf Bir Im yang terletak di utara Palestin yang berhampiran dengan sempadan Lebanon. Dilaporkan sebanyak 19 keluarga besar Kristian Arab telah kehilangan tempat tinggal mereka melalui peristiwa pengusiran ini. Penindasan dan kezaliman rejim Zionis terhadap masyarakat Kristian Arab ini tidak hanya berlaku pada ketika awal penubuhan negara haram Israel sahaja. Pada alaf baharu ini turut direkodkan juga berlaku penindasan terhadap masyarakat Kristian Arab di Palestin oleh rejim Zionis. Pada tahun 2018, kerajaan negara haram Israel telah mengenakan satu cukai baharu yang menindas ke atas gereja makam suci atau Church of the Holy Sepulchre yang terletak di Jerusalem, Palestin. Gereja yang dipercayai dibina di atas tempat di mana Jesus Christ dipercayai telah disalib dan dimakamkan ini telah dikenakan suatu bentuk cukai baharu yang telah mengundang kemarahan masyarakat Kristian di Jerusalem. Pemimpin pengurusan gereja makam suci yang terdiri daripada ketiga-tiga denominasi Greek Orthodox, Roman Catholic dan Armenian Apostolic telah mengambil keputusan untuk menutup gereja tersebut sebagai satu bentuk tindakan protes kepada pengenalan cukai baharu yang dikenakan oleh kerajaan negara haram Israel serta menyifatkan pelaksanaan cukai tersebut sebagai satu bentuk usaha untuk melemahkan kewujudan orang Kristian di Jerusalem. Justru adalah sesuatu yang sangat aneh untuk menyaksikan wujudnya golongan masyarakat Kristian daripada luar Palestin terhadap negara haram Israel selepas apa yang dilakukan oleh mereka terhadap masyarakat Kristian Arab di Palestin. Pada masa yang sama, kewujudan kelompok golongan Kristian yang dinamakan sebagai Kristian Zionis yang sangat lantang memperjuangkan hak orang Yahudi untuk membina kerajaan di atas bumi Palestin atas dasar kepercayaan agama adalah sesuatu yang lebih menganehkan. Apakah golongan Kristian Zionis ini tidak mengetahui bahawa terdapat penghinaan yang dahsyat terhadap agama Kristian, Jesus Christ serta ibunya Virgin Mary dalam kitab suci kedua agama Yahudi iaitu Talmud? Di dalam kitab Talmud dalam buku Sanhedrin pada bahagian 43a misalnya, ada termaktub nama Jesus sebagai Jesus the Nazarene yang dituduh sebagai tukang sihir dan pembawa ajaran sesat. Talmud menyatakan, pada malam Paskah, mereka menggantung mayat Jesus orang Nazarene setelah mereka membunuhnya dengan cara merejam dengan batu. Dan seorang berteriak keluar di hadapannya selama 40 hari sebelumnya dengan menyatakan di depan umum, Yesus orang Nazarene akan dilemparkan batu kerana dia melakukan sihir, menghasut orang untuk menyembah berhala dan menyesatkan orang-orang Yahudi. Sesiapa yang mengetahui alasan untuk membebaskannya harus tampil dan membela bagi pihaknya, dan pengadilan tidak menemukan alasan untuk membebaskannya. Dan oleh itu mereka melempari dengan batu dan menggantung mayatnya pada malam Paskah. Seterusnya dalam buku Sanhedrin, bahagian 67a, dinyatakan lebih lanjut tuduhan jahat mereka terhadap Jesus apabila mereka menggelar Jesus sebagai Ben Stada dan Ben Pandera, yang mana ia bermaksud anak setada dan anak Pandera. Pandera adalah nama lelaki yang dikatakan oleh mereka telah berzina dengan Mary, dan setada pula adalah istilah ejekan yang mereka ciptakan daripada frasa setat da dalam bahasa Ibrani yang bermaksud curang dengan suaminya. Justru itu, ia secara tidak langsung bermaksud mereka memaksudkan Mary berzina, dan Jesus pula adalah anak hasil daripada perzinaan.
Selain itu, masih banyak lagi penghinaan terhadap agama Kristian seperti siaran TV di Israel yang menyiarkan penghinaan kepada Jesus yang disalib dengan ejekan yang melampau. איך אתה מעז להטיף ליהודים התמימים? אלוהים! למה עזבתני? אתה נאצי ישו, אתה נאצי! טופי! לא, טופי, אני מפחד! אני הלכתי על המים, אני הפכתי צרצרים לעוגה! לא! אני לא ישו! זאת טעות! אני משה רבנו! אל תגיעי במסמרים, טופי, לא! זה רק אפק! Penindasan yang berlaku di Palestin bukanlah sahaja kepada umat Islam, tetapi juga kepada umat Kristian. Menjadi suatu perkara yang janggal jika ada orang Kristian menyokong Zionis Yahudi yang terang-terang dalam kitab suci mereka menghina Jesus. Islam tidak membenarkan umatnya menghina sembahan agama lain. Malah Islam juga mengangkat dan memuliakan kedudukan Jesus atau Nabi Isa sebagai seorang Rasul. Allah berfirman di dalam Al-Quran, يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله